Datuk Yang Pertua dan juga terima kasih kepada Menteri KDPN HCP yang hadir bersama pada pagi ini. Saya Salahuddin Ayub Pulai. Saya mohon mengemukakan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18(1) dan 2 seperti berikut. Bahawa saya diberikan kebenaran merunding perkara tertentu berkenaan kepentingan orang ramai yang berkehendak disegerakan. Untuk makluman Datuk Yang Pertua, pada 30 November 2021, saya telah menerima surat rayuan supaya harga barang dapat diturunkan daripada seorang rakyat biasa, peniaga kecil, Syamsuri Muhammad Zain di perkarangan Parlimen untuk diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Sehubungan dengan itu, antara isu yang menjadi perhatian saya adalah seperti berikut. Perkara ini perlu disegerakan kerana isu kenaikan harga barang asas secara mendadak seperti yang dilaporkan oleh akhbar rasmi, dan saya juga telah mendengar banyak rintihan dan aduan daripada orang ramai. Selain itu, isu ini juga dibangkitkan oleh beberapa orang ahli yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini. Oleh itu, saya rasa perlu mendapat perhatian dan maklum balas pihak kementerian yang berkaitan dengan segera, dan ini adalah perkara yang berkaitan dengan kepentingan orang ramai. Memandangkan kenaikan harga barang asas tanpa kawalan ini menjejaskan kos sara hidup dan memberikan tekanan bukan sahaja kepada pengguna, bahkan kepada golongan peniaga kecil. Saya percaya bahawa isu-isu ini adalah berkenaan kepentingan ramai yang berkendakkan disegerakan selari dengan peruntukan mesyuarat 18(1) dan 2. Oleh itu adalah wajar untuk saya diberikan kebenaran untuk merunding perkara tersebut supaya jalan penyelesaian dapat dicapai terhadap isu ini. Sekian, terima kasih, Datuk Yang Pertua. Ahli-ahli yang berhormat, saya telah menerima satu pemberitahu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18(1) oleh Yang Berhormat Pulai pada hari Selasa 30 November 2021. Teks usul itu adalah seperti yang dibacakan oleh Yang Berhormat Pulai sebentar tadi. Bagi membolehkan perkara ini ditimbangkan oleh Majlis Mesyuarat, saya sebagai Tuan Yang Dipertua hendaklah berpuas hati bahawa perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat itu memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama ialah bahawa perkara itu tertentu. Kedua adalah bagi kepentingan orang ramai, dan syarat ketiga ialah ia berkendakkan disegerakan. Yang Dipertua Dewan Rakyat telah meneliti dan mendapati bahawa tertentu perkara ini adalah perkara yang tertentu, kepentingan orang ramai, ia adalah bagi kepentingan orang ramai, berkendakkan disegerakan, perkara ini perlu disegerakan. Oleh demikian, saya membenarkan usul ini untuk dirundingkan pada hari ini, hari Khamis, di Kamar Khas pada jam 2:30 petang. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat. Yang Dipertua, terima kasih atas persetujuan itu. Cuma dalam kes seperti ini, sepatutnya dibahaskan di Dewan, bukan Kamar Khas. Sebab seperti mana kita tahu, ia memberikan ruang bukan saja kepada ahli yang berhormat, tetapi seluruh ahli Dewan terlibat. Tuan Yang Dipertua harus faham bahawa ini pun bukan melibatkan satu kementerian. Ya, sekarang ini kalau diminta perbahasan begitu, yang akan menjawabnya hanya Menteri Kapit tadi. Tetapi kita tahu bahawa isu ini melibatkan pertanian, melibatkan keuangan. Ya, jadi sebab itu konteks tidak boleh Kamar Khas itu kerana dia akan terbatas. Jadi saya sekali lagi menggesa Yang Dipertua mengkaji semula keputusan untuk membolehkan perbahasan dalam keadaan rakyat menanti tindakan segera yang tidak boleh dilakukan oleh satu kementerian. Itu pandangan saya, dan sepatutnya Perdana Menteri atau Jawatankuasa Kabinet dia ada ditubuhkan dan memberikan penegasan tindakan segera. Segera maknanya hari ini atau esok, untuk meredakan tekanan rakyat. Kita turun ke bawah, ada orang rakyat di bawah yang miskin ini B40 dah tak beli sayur dah berminggu-minggu.
Ya. Jadi kita tak boleh umpamanya ayam tak makan lagi dah. Jadi kita tak boleh katakan kita boleh bincang cara terhad. Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan tunggu sehingga kemarahan rakyat itu meluap kerana tekanan, dan mintalah supaya perbahasan itu dibawa. Alasan terkuat adalah kerana kepentingan rakyat sekarang. Keduanya melibatkan terlalu banyak kementerian. Dia tidak bukan satu saja. Saya bukan nak pertahankan Yang Berhormat Menteri, tetapi saya nak bagi tahu bahawa tanggungjawab ini tanggungjawab bersama. Pertanian, kewangan, ekonomi. Ini dan kalau keputusan yang dipertua bahawa keputusan ini hanya di Kamar Khas, saya tidak fikir ia akan memenuhi keperluan dan tuntutan sekarang. Speaker, saya mohon menyokong cadangan Ketua Pembangkang tadi. Ya. Ini perlu diberikan perhatian supaya isu besar seperti ini perlu dibahaskan di dalam Dewan Penuh ini. Baik. Terima kasih Pokok Sana. Keputusan telah dibuat oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat, dan sekiranya perbahasan ini Kamar Khas pun boleh memuatkan perlu ada tambahan perbahasan, kehadiran daripada ahli-ahli moral yang lain pun boleh hadir. Cuma tempat tu adalah agak terhad. Apabila keputusan telah dibuat, terus akan dibuat perbincangan pada petang ini, ya Berhormat Produser. Yang betul, saya nak jelaskan bahawa kalau bukan soal kehadiran ahli yang berhormat di sini, juga kehadiran menteri-menteri berkenaan. Dia Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi, Menteri Pertanian dan Menteri Pengguna. Jadi ada cukup minima yang saya tahu 4. Jadi kalau keputusan yang di-Pertua, apakah dah ada jaminan bahawa keempat-empat menteri ini akan hadir di Kamar Khas? Dengan izin, Ulu Langat. Yang di-Pertua, Kamar Khas perbincangannya adalah one way dengan izin. Tidak ada perbahasan, tidak ada perdebatan untuk kami berhujah di situ. Baik. Saya menyokong apa yang telah disebutkan oleh Ketua Pembangkang. Terima kasih. Yang Berhormat Ulu Langat, bila peraturan 18.1 bukan one way. Peraturan yang kalau one way itu adalah 17.1. Ini peraturan 18.1 boleh dibahas di sana. Okey, Minta maaf ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang Berhormat, saya nak teruskan dengan Datuk Speaker. sambungan perbahasan. Tapi speaker belum jawab. Apakah perbincangan mengenai harga barang yang menekan kehidupan rakyat ini diadakan di Kamar Khas dengan terbatas kepada satu kementerian? Atau jika serius Parlimen dan kerajaan memastikan perbahasan itu melibatkan, saya kata kurang sekurangnya 4 kementerian, ekonomi, pengguna, kewangan dan pertanian. Terima kasih. Saya buat unjuran di sini terpulang kepada menteri yang agensinya sekarang ini adalah KP dan HCP. Terpulang kepada menteri kalau ingin menjemput mana-mana menteri-menteri yang lain. Tapi keputusan daripada Datuk Speaker. keputusan daripada yang diperlukan adalah KP dan HCP. Datuk Speaker, kalau boleh saya bantu sikit. Di peringkat eksekutif, Jemaah Menteri, kerana seriusnya isu harga barang ini, Majlis Tindakan Kos Sara Hidup yang dulu dipengurusi oleh Timbalan Perdana Menteri, sekarang dipengurusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Itu di peringkat eksekutif. Jadi di peringkat Parlimen, bila tajuk ini nak dibawa atau dikemukakan usul, tak kala nak dibawa ke Kamar Khas. Kamar Khas ini dimulakan oleh Yang Berhormat Tan Sri Pandika Amin Mulia satu ketika dulu. Pertimbangan waktu itu. Kerusi speaker ini boleh saja membuat keputusan untuk perbincangan itu di peringkat majlis. Kalau jemaah menteri sudah menunjukkan seriusnya untuk menyelesaikan masalah ini dengan Perdana Menteri sendiri menduduki kerusi Majlis Tindakan Kos Sara Hidup. Apa sangatlah soal Yang Berhormat Speaker membuat ketetapan segera, terus terang, tanpa selindung supaya memberikan gambaran institusi Parlimen ini kita menunjukkan keprihatinan yang tinggi terhadap keresahan rakyat di luar sana terkait isu harga barang. Itu aja. Terima kasih Ketua Baru.
Tuan Speaker. Klaim Bandar Speaker. Baru, usul ini bukan 17.1 yang sebut kamar khas, tapi usul 18.1 boleh dibuat di sana. Boleh Tuan buat Speaker. perbahasan boleh buat di sana. Oleh kerana Tuan waktu Speaker. sekarang ni Tuan adalah Speaker. waktu usul peringkat jawatan kuasa dengan izin we have already got the schedule. Sebab tu Datuk Speaker, saya Tunggu, ingat dalam tunggu, peraturan tunggu itu sekejap. Speaker sekejap, boleh Bapak Senang. menangguhkan mesyuarat Sebab pada jam kita dah ada atur caranya di sini. Betul. Tempat yang Itu terbaiknya acak adalah di kuasa sana. speaker. Kalau kuasa speaker mengatakan bahawa kita tangguh mesyuarat itu pada jam 5 ataupun 5:30 untuk membolehkan usul pulai itu dibahaskan di sini. Kuasa speaker. Ini kita nak bincang isu keluarga Malaysia ni. Ya, setuju. Isu keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia sedang menangis. Tuan Speaker. Tuan Speaker. Tuan Speaker. Ya. Sekejap Pasal di bawah pengawasan di bawah pertamahan dan di bawah. Silakan. Ya. Tuan Speaker. 2 hari yang lepas, Menteri KPDN HCP sendiri telah menyatakan bahawa ini bukan hanya tanggungjawab kementerian beliau sahaja. Jadi kalau beliau sendiri dah menyatakan sebegini dan kita hantar beliau ke Kamar Khas, maka benda yang sama dia akan ulangi. Dan perkara ini tidak akan selesai. Memang ada banyak aduan dan keluhan, bukan saja dari rakyat biasa tetapi daripada peniaga-peniaga kecil. Jadi saya harap Tuan Speaker akan benarkan supaya perkara ini dibahaskan di Dewan Yang Mulia ini juga. Kalau tidak, sekurang-kurangnya seperti yang dikatakan oleh Port Dickson tadi, bagi satu petua supaya menteri-menteri yang lain turut hadir bersama untuk menjawab soalan ini. Sebab saya tak nak nanti lihat, kalau pergi ke sana sekali lagi, Menteri KPDN HCP pula menolak tanggungjawab kepada kementerian-kementerian lain. Jadi perkara ini tidak akan terselesai, Tuan Speaker. Minta petua yang lebih adil dan saksama dan melihat kepada kepentingan rakyat biasa di bawah sana. Terima kasih. Tuan Speaker, saya turut ingin Boleh mencelah. saya panggil minta Sebelum panggil menteri, saya fikir bukan tugas menteri nak arah menteri lain. faham. Dia hanya tugas Perdana Menteri. Jadi saya nak minta maaf kena tegur speaker dalam hal ni. Kalau tanya menteri dah jawab bahawa ada dalam bidang tugas beliau tentang penguatkuasa dan sebagainya. Monopoli dan kartel import itu pertanian. Keuangan, suntikan tambahan atau tidak, itu Kementerian Keuangan. Dari segi makro, keupayaan EPU atau ICU menambah peruntukan itu Menteri Ekonomi. Kalau kita teruskan dengan perbahasan terbatas, dia tidak memenuhi tuntutan sekarang supaya ada rangka penyelesaian segera. Jadi saya nak beritahu Timbalan Yang Di-Pertua boleh memberitahu Yang Di-Pertua keputusan Kamar Khas yang melibatkan satu menteri tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah kenaikan harga barang yang menekan rakyat sekarang ini. Jadi kalaupun menteri kata dia akan persilakan, itu hanya cadangan. Saya nak dapat ketegasan apakah 4 menteri itu boleh hadir dalam Kamar Khas untuk bincang. Walaupun tuntutan kita awal perbahasan di sini, tapi kalau speaker berkeras memutuskan Kamar Khas, dia mestilah memenuhi syarat yang kita tetapkan. Tuan Di-Pertua. Ya. Terima kasih. Saya beri kebenaran. Tuan Di-Pertua, kalau pandangan saya mendengarkan pandangan daripada Port Dickson tadi, mungkin usul ini dari mulanya tidak menepati, mungkin salah tujuannya kalau nak mendengar seluruhannya. Terima kasihlah kerana bagi saya telah menjelaskan pada menjawab MQT ataupun pada Selasa. Jadi mungkin usul ni tajuknya perlu diperluaskan selain daripada terlalu usus kepada KPDHP. Cuma kalau nak mendengar dari KPDHP, mungkin saya ulang jawapan pada Selasa tu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya perlu rumuskan benda ni. Saya tak mau panjangan. Iaitu, speaker, Menteri KPDHP telah menjelaskan untuk petang ini dia akan hanya mengulangi penjelasan yang telah dia buat. Sebab itu ia mesti melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Pertanian. Jadi kena buat keputusan. Walaupun
soalan itu khusus. Betul. Harga barang kita tanya menteri berkenaan. Baik. Tetapi penyelesaiannya tidak mungkin terikat dengan satu kementerian. Itu yang kita tekankan. Kalau keputusannya nak terus bawa, saya nanti fikir kita tentu buat bantahan keras. Ini soal mendesak yang melibatkan rakyat. Kalau ini bukan lagi krisis nasional, saya tidak tahu apa dia krisis lain. Tunggu orang serang senjata barulah ada krisis. Yang Ini betul. krisis nasional yang melibatkan kehidupan rakyat. Yang betul. Timbalan Yang Dipertua. Tak boleh. Saya nak Kita saya tak mahu nak memerlukan panjangkan benda satu ni. pendekatan. Baik. Saya nak rujuk kepada usul asal. Usul ni adalah usul daripada Pulai. Usul Pulai yang dibacakan tadi diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ahli Pengguna KDPN HPP. Usulnya begitu, jawapannya pun telah dijawab oleh Yang Dipertua Dewan Rakyat tadi. Saya ingat usul Perisen, usul tadi dibawa ni adalah kepada hal KPRN HPP, tapi saya serahkan kepada perbahasan yang lebih menyeluruh dan ini 18.1 bukan 17.1 boleh dibahaskan di perangkat Kamar Khas. Ketua atau Tak apa. Saya dah buat keputusan. masalah yang Saya sebenar. perlu teruskan kepada kita tak mahu nak membuang masa. Kita ada agenda kita dengan sini. Alif, silakan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Menyambung semula pertimbangan ke atas Rang Undang-Undang Perbekalan 2022 DR 9 Palang 2021 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2022 dalam jawatan kuasa sebuah buah majlis. Yang berhormat, kita sambung perbahasan merangkap jawatan kuasa Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Majlis dalam jawatan kuasa. Saya ada senarai yang telah dibacakan semalam. Dia bermula dengan Yang Berhormat Podikson, kemudian Dungun, dan Tampin, Parit, kemudian Yang Berhormat Kanga, Baram, Kota Belud, Dibaran, Hang Tuah Jaya, Teberau dan Papar. Maka dengan itu saya ingin menjemput Yang Berhormat Podikson. Masa dah termakan tadi, saya bagi 4 minit seorang. Silakan Podikson. Dan betul kerana saya bantah keputusan tadi, bagi saya perbincangan kementerian ini walaupun penting tidak boleh mengatasi perkara yang mendesak iaitu kedudukan masalah harga barang dalam negara kita sekarang yang melibatkan rakyat. Kalau kita bincang, kalau itu pun tidak boleh, lebih baiklah saya serah kawan-kawan lain bincang soal Kementerian Luar Bandar. Saya nak tegaskan di sini bahawa speaker harus lebih prihatin terhadap masalah rakyat, harga barang, kerana saya turun sendiri 2 hari yang lalu ke Shah Alam, semalam ke Kampung Kerinci dan kehidupan orang memang besar. Tengok sikap dia, marah dia dan sebab itu kita minta supaya ada jawapan yang tegas daripada kerajaan. Berapa suntikan? Apa peranan farmer? Farmer bukan bawah Kementerian KDN HEP. Farmer di bawah Kementerian Pertanian. Ambillah sayur tu, bawalah ke tempat penjualan untuk pengguna. Ini yang harus kita tegaskan. Dan kalau kita nak minta menteri yang berkenaan saja jawab, dia tidak boleh menjawab bagi pihak kementerian lain. That is how the cabinet works. Sebab itu kita katakan ada keperluan untuk 4 kementerian minimum untuk berbuat sesuatu. Ya. Mengambil tindakan segera. Apa yang belum boleh dibuat? Umpamanya, sayur dikeluarkan di Ulu Selangor. Bawa sayur tu dengan lori farmer, jual di sini. Apa benda itu dah kita buat pasar tani dah berpuluh tahun. Ini belum dilakukan. Ini sekurang-kurangnya boleh kurangkan sikit harga penjualan. Tetapi nak jawab harga baja mahal, import sebagainya. Iyalah, belajar dari pengalaman. Tahun 74 Yang Berhormat, bila berlakunya demonstrasi baling, harga getah jatuh, apa jawapan menteri pada ketika itu? 74. Ini kena stockpile Amerika Syarikat. Maka sabar-sabarlah tuan-tuan. Orang nak minta ke darah pun tak cukup. Jadi sekarang ini jawapannya sama. Daripada 74, rusuhan baling sampai sekarang, menteri-menteri belum belajar lagi pengalaman dan derita rakyat. Sebab itu saya katakan,
Orang tak nak dengar masalah dia apa. Orang nak tanya bagaimana boleh tolong selesaikan, ringankan sedikit beban hidup kami. Itu dia minta. Jadi sebab itulah saya gunakan peluang ini hanya untuk menekankan hal yang sedemikian, iaitu Parlimen lemah kalau tidak boleh beri ruang membahaskan isu yang mendesak hari ini yang menekan rakyat. Janganlah tunggu sampai timbul lagi demonstrasi besar-besaran ni. Kalau boleh, kita sedang fikirkan kemungkinan itu. Ya, Terima kasih. Pak Dixon. Saya Saya nak sokong apa yang diucap oleh Yang Berhormat Pak Dixon, di mana kita telah dapati bahawa sebenarnya harga barang-barang, bahan pertanian dan sebagainya sebenarnya adalah agak rendah di ladang dan di kebun. Tetapi peranan yang dimainkan oleh orang tengah, dan inilah di mana pihak kerajaan kena step in. Dia kena berperanan untuk menentukan bahawa tidak ada mana-mana pihak mengambil kesempatan daripada suasana yang sedia ada, yang menyebabkan harga ayam, harga sayur-sayuran dan sebagainya semua melambung. Kalau kerajaan nak lepas tangan dan kata serah kepada kuasa pasaran semata-mata, kita dapati bahawa kuasa pasaran dikuasai dan dipengaruhi oleh kartel, oleh golongan-golongan yang mempunyai monopoli Terima kasih. dan sebagainya. Ya, Syalam. Maka kita nak pihak kerajaan, kabinet bekerjasama untuk menyelesaikan masalah ini, bukan Baik, memberi baik. alasan demi alasan. Terima kasih. Terima kasih Syalam, dan saya harap Syalam hadir mesyuarat di Kamar Khas pada petang ini.